mencari arah ke hutan belantara, juragan muda memanjat pinang. Hari yang indah meraihkan wanita, peranan yang mereka tetap dikenang. Jambangan bunga disusun hiasan, diraga saudagar jenuhnya dijaga. Tangan wanita mengayun buayan bisa menggegar ke seluruh buana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berhormat Datuk Seri Mahzir bin Khalid, Menteri Pembangunan Luar Bandar. Yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Salim bin Sharif, Ahli Parlimen Jempol Merangkap Pengurusi Risda Malaysia. Yang berhormat Datuk Haji Syamsul Kahar bin Haji Muhammad Deli, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Serting. Yang berhormat Tuan Haji Mustafa bin Agong, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Palung. Yang berbahagia Datuk Muhammad Yassid bin Bidin, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Malaysia. Yang Berhormat Encik Ahmad Kamal Idris bin Haji Muhammad Nawawi, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Kemas Malaysia. Yang Berhormat Puan Nawal binti Muhammad Amin, Pegawai Daerah Jempol. Yang Berhormat Puan Darnawati binti Dahlan, Pengarah Bahagian Pendidikan Kemahiran Jabatan Kemajuan Masyarakat. Yang Berhormat Encik Zulkifli bin Ahmad Nazri, Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Negeri Sembilan. Ketua-ketua jabatan dan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, pengarah-pengarah kemas negeri, ketua-ketua jabatan daerah Jempol, barisan kepimpinan tempatan, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Mohon maaf. Yang berhormat Datuk Haji Ismail bin Nasim, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Johor Bahru. Minta maaf Datuk Seri, minta maaf Datuk. Dan seterusnya tuan-tuan puan-puan yang dihormati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam luar bandar sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Selamat datang ke majlis peresmian program Wacana Ilmu Wanita Inspirasiku WINS Kemas Negeri Sembilan pada Khamis 7 Zulhijjah 1443 Hijrah yang mulia ini. Program ini adalah bagi memberi peluang kepada kumpulan sasar terutama kaum wanita dan untuk bersama-sama usahawan wanita yang berjaya di Negeri Sembilan bagi berkongsi pandangan, pengalaman dalam memperkasakan peranan wanita untuk membentuk wanita yang progresif dari aspek ekonomi, pendidikan, kesihatan, sosial dan kepimpinan serta menggalakkan penglibatan wanita dalam pembangunan negara. Ya, tahniah dan syabas diucapkan kepada semua wanita-wanita hebat yang berada di dalam dewan ini. Dan diharap agar anda akan terus bersemangat untuk memainkan peranan dalam mencurahkan khidmat bakti kepada negeri dan negara yang tercinta ini. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis dipersilakan Encik Muhammad Ali bin Mazlan untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin, segala puji-pujian hanya bagimu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Hanya padamu ya Allah kami pohonkan segala-galanya di atas segala rahmat dan kasih sayangmu, di atas segala kekuasaanmu yang maha bijaksana. Petang ini 7 Julai 2022, kami berada di Dewan Felda Raja alias Bandar Seri Jempol, menadah tangan penuh kesyukuran, memohon pengharapan dan keredaan darimu. Semoga majlis wacana ilmu
Wanita Inspirasiku Kemas Negeri Sembilan tahun 2022 yang akan disempurnakan sebentar nanti oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mahathir Khalid Menteri Pembangunan Luar Bandar. Justru itu berkati dan rahmatilah majlis ini, Ya Allah. Kurniakan kami segala kebaikan, hindarilah kami dari sebarang kemudaratan, sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Ya Qawi Ya Matin, kurniakanlah kepada kami hati yang tabah dan penuh kesabaran dalam menyempurnakan amanah dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Ikhlaskan hati kami dalam menjalankan tanggungjawab yang amat besar demi membangunkan masyarakat serta tanah air yang tercinta ini. Ya Miftahus Samawati wal Ard, janganlah Engkau bebani kami dengan tugas yang tidak mampu kami kandar, kerana sesungguhnya tiada daya dan ikhtiar melainkan Engkau tempat kami bersandar. Jika Engkau inginkan kami menggalas tugas mencabar, sesungguhnya kerana Engkau mengetahui bahawa kami mampu menggalas tugas yang sukar, maka bantulah kami, Ya Allah, untuk mengumpul segala ikhtiar, mengembeling tenaga penuh sabar, tawakal dalam setiap usaha kecil maupun besar, kerana hanya Engkau jua, Ya Allah, yang boleh mengubah qada dan qadar, selagi hamba-Mu berusaha dan berikhtiar. Demi memenuhi agenda membangunkan umat yang sangat mencabar agar kecemerlangan agama, bangsa dan tanah air dapat dilakar. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, kurniakan kepada kami, kaum keluarga kami, penyejuk di mata, penawar di hati, sihat jasmani dan rohani, subur rohi dan akli, tinggi akhlak dan budi, mengambil berat perkara dini, ajaran Nabi diikuti. Perintah Allah dipatuhi, ibu bapa disayangi, guru-guru dihormati, rakan-rakan dikasihi, mempunyai cita-cita tinggi, menuntut ilmu keutamaan diri demi berjaya duniawi dan ukhrawi. Ya Allah, Ya Zal Jawdi wal Rahmat, anugerahkan apalah kiranya kepada pemimpin dan pembesar negeri kami akan keselamatan dan keafiatan serta penjagaan dan perlindungan yang berterusan. Satukanlah hati pemimpin dan rakyat negeri kami dalam ikatan mahabbah dan kasih sayang. Ya Allah, Ya Khairul Ihsan, hidup dan mati ini kepadamu kami serahkan, berbekalkan nadi yang masih berdenyut di jiwa insan, selagi nyawa di kandung badan, bisikan doa yang sentiasa dipanjatkan bersama titisan air mata keinsafan. Ya Allah, Engkau tampunglah segala kekurangan, Engkau tutuplah segala keaiban, Engkau satukan semangat dan tindakan, Engkau perbaiki segala kelemahan, Engkau maafkan segala kealpaan, Engkau rungkaikan segala permasalahan. Engkau berkati pertemuan dan perbincangan, Engkau iringi segala usaha kami dengan keberkatan, agar majlis hari ini semoga lancar berjalan. Padamu jua, Ya Allah, kami serahkan segala pengharapan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mas merakakan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Ali bin Mazlan atas pimpinan doa sebentar tadi. Semoga kita semua berada dalam limpahan kurnia dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Hari sekalian meneruskan acara kita pada petang ini. Ayuh sama-sama kita saksikan tayangan montaj yang telah disediakan. Jom kita saksikan. Cabaran yang paling besar untuk bagaimana untuk membantu dari segi keusahawanan luar bandar. Golongan wanita pada hari ini berperanan menyokong kesejahteraan kehidupan keluarga Malaysia dan masyarakat. Berbagai usaha dan strategi telah dibentuk bagi memastikan peranan golongan wanita dioptimumkan. Peranan wanita mencakupi aspek pembentukan keluarga bahagia, masyarakat yang sejahtera, ekonomi yang mapan, malahan politik masa kini menjadi sebahagian dari proses pembangunan negara.
peluang pekerjaan dan keusahawanan serta perubahan sosio budaya dalam kalangan masyarakat telah membolehkan wanita bergerak aktif dan berpeluang untuk menyumbang kepada pembinaan negara. Ini diperkukuhkan melalui sokongan kerajaan, khususnya menerusi program-program yang dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS. Program Wacana Ilmu Wanita Inspirasiku Wanita Desa ke Global WINS merupakan satu platform menghimpunkan golongan wanita menimba ilmu, inspirasi dan motivasi dari usahawan dan tokoh-tokoh terkenal, khususnya wanita yang berjaya dalam bidang keusahawanan. Perkongsian secara langsung sebegini memberikan kesan segera, kepuasan dan inspirasi kepada para peserta untuk turut serta maju dan berjaya seperti tokoh dan ikon yang terlibat pada kumpulan SASA seperti Belia Wanis, Ibu Tunggal, Suri Rumah serta Orang Kurang Upaya OKU, terdiri dari peserta Quick Win KEMAS, peserta khusus kemahiran jangka pendek KKJP KEMAS, peserta bantuan ekonomi kampung BEK, peserta program peningkatan pendapatan PPP dan peserta kelas kemahiran KEMAS. Program WINS mula diperkenalkan pada tahun 2019 yang telah berjaya menarik minat seramai 1,000 orang peserta, khususnya wanita, untuk hadir dalam diskusi ilmiah yang melibatkan selebriti terkenal tanah air yang bergelar usahawan serta pakar motivasi terkemuka dalam bidang kekeluargaan. Program WINS ini diperkenalkan pada masyarakat sebagai kesinambungan kepada Dasar Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB di bawah Teras 6 Wanita Luar Bandar yang Progresif. Di bawah bahagian pendidikan kemahiran KEMAS, program-program berkaitan peningkatan pendapatan isi rumah, mempertingkatkan kemahiran serta pengetahuan dan peluang serta pengiktirafan seperti khusus kemahiran jangka pendek Quick Win KEMAS yang memberi kesan segera kepada peserta dalam bidang jahitan, masakan dan nanam diri, seni tangan dan komputer. Peserta akan dibekalkan peralatan toolkit sebagai platform untuk mengoptimumkan penghasilan produk, seterusnya meningkatkan pendapatan mereka. Program TVET, Technical dan Vocational Education and Training, dilaksanakan oleh KEMAS, iaitu program CJ Kemahiran Malaysia SKM secara sepenuh masa dan SKM secara pencapaian pertolehan terdahulu PPT dan Asnah Berdikari serta Quick Win Kios KEMAS. WINS, Wacana Ilmu Wanita Inspirasiku Wanita Desa ke Global. Ya, tepukan gemuruh dan tahniah kepada seluruh wanita-wanita hebat yang berada di dalam dewan kita pada hari ini. Dan sudah pastinya ramai yang tersenyum tersipu-sipu apabila gambar yang diambil pada waktu pagi tadi dimasukkan ke dalam montaj pada hari ini. Terima kasih kepada rakan-rakan UKK kita yang telah bertekus lumus menyiapkan montaj pada hari ini. Baiklah, hadirin sekalian, meneruskan agenda kita pada petang yang mulia ini, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan yang berbahagia Datuk Muhammad Yasid bin Bidin, Ketua Pengarah KEMAS, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, saudara Muhammad Faiz bin Datuk Haji Abdul Rahim dan saudari Nurul Ainah selaku pengacara kita pada hari ini. Yang berhormat Datuk Seri Mahathir bin Khalid, Menteri Pembangunan Luar Bandar. Yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Salim bin Sharif, Ahli Parlimen Jempol merangkap pengerusi Risda Malaysia. Yang berhormat Datuk Haji Samsul Kahar bin Haji Muhammad Deli, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serting.
Yang berhormat Tuan Haji Mustafa bin Nago, Ahli Dewan Undangan Negeri Palong. Yang berhormat Datuk Haji Ismail bin Haji Lasim, Ahli Dewan Undangan Negeri Juasih. Yang berusaha Encik Ahmad Kamal Idris bin Muhammad Nawawi, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Kemas. Yang berusaha Puan Nawal binti Muhammad Amin, Pegawai Daerah Jempol. Yang berusaha Puan Darnawati binti Dahlan, Pengarah Bahagian Pendidikan Kemahiran Jabatan Kemajuan Masyarakat. Yang berusaha Encik Zulkifli bin Ahmad Nazri, Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Negeri Sembilan. Ketua-ketua jabatan dan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, pengarah-pengarah kemas negeri, ketua-ketua jabatan daerah Jempol, barisan kepimpinan tempatan, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin-hadirat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam luar bandar sejahtera, salam keluarga Malaysia. Syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnianya pada hari ini kita dapat berkumpul di dalam majlis perasmian penutup program Wacana Ilmu Wanita Inspirasiku ataupun WINS dengan slogan Merintis Iltizam Generasi Berdikari. Saya mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri Mahathir bin Khalid, Menteri Pembangunan Luar Bandar, dan merakamkan jutaan terima kasih kerana meluangkan masa menyempurnakan majlis pada petang ini. Sesungguhnya kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri akan menyuntik semangat para usahawan bimbingan kemas Negeri Sembilan yang hadir pada hari ini. Tak lupa juga, saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih dan mengalu-alukan kedatangan semua adik-adik kehormat juga yang turut sama dengan kita menyaksikan program yang kita aturkan pada petang ini. Saya ucapkan terima kasih semua YB-YB, termasuk juga Tuan D.O. daripada Jempol. Yang Berhormat Datuk Seri dan tuan-tuan yang dihormati sekalian, seramai 320 orang usahawan kemas hadir pada hari ini, terdiri daripada usahawan bimbingan kemas dan peserta kelas kemahiran kemas yang majoritinya golongan ibu tunggal, suri rumah, OKU dan juga belia wanis. Wacana Ilmu Wanita Inspirasiku dengan slogan Merintis Iltizam Generasi Berdikari dianjurkan untuk memperkasakan peranan wanita secara holistik, merangkumi peningkatan kemahiran kendiri, kekeluargaan, keusahawanan, kesihatan dan sosial yang seimbang. Di samping itu, program ini turut memberi peluang kepada para peserta untuk mengetahui inisiatif-inisiatif endemik yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui pelbagai agensi dalam tindakan peningkatan taraf hidup, menyokong perniagaan dan memperkukuhkan ekonomi negara. Program ini juga dijangka dapat meningkatkan kebolehupayaan usahawan menghadapi cabaran aliran tunai, seterusnya mengekalkan operasi dan meningkatkan produktiviti. Yang Berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, pada sebelah pagi tadi telah selesai sesi perkongsian ilmu bersama pakar perunding imej tanah air, iaitu Encik Hafiz Mustafa atau lebih dikenali sebagai Cute Carrie, menerusi sesi Wanita Inspirasiku Kemas Cantik Ceria. Setelah itu, program diteruskan lagi dengan sesi bual bicara bersama usahawan yang menampilkan moderator berpengalaman, iaitu Puan Alin Anje daripada DJ Negeri FM, dan barisan panel eksekutif iaitu Encik Syarul Shiro, iaitu artis dan pengusaha SS Bubur Ayam, pihak InScan dan usahawan kemas. Sesuai jimik pelancaran nanti, program diteruskan lagi dengan beberapa sesi penyampaian yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri KPLB, iaitu penyampaian barangan Quick Win, juru gaya rambut, penyampaian anugerah usahawan cemerlang mengikut Parlimen, penyampaian kepada penerima program peningkatan pendapatan PPP dan penyampaian penerima program sokongan pengukuhan keusahawanan luar bandar SPKLB. Yang Berhormat Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Kemas sentiasa waspada dalam usaha memperkasakan masyarakat luar bandar, bukan sahaja melalui pendidikan awal kanak-kanak dan pendidikan kemahiran semata-mata, bahkan juga memfokuskan program-program yang berteraskan keusahawanan, peningkatan pendapatan dan ekonomi masyarakat luar bandar, khususnya kepada golongan wanita dan belia. Justru bagi mengekalkan ekosistem keusahawanan penduduk luar bandar yang holistik dan kondusif,
peruntukan bagi pelaksanaan kursus dan latihan keusahawanan sentiasa dipertingkatkan setiap tahun. Pada tahun ini sebanyak RM639,800 telah diperuntukkan kepada Kemas Negeri Sembilan bagi melaksanakan program-program kemahiran dan keusahawanan lintis di kawasan luar bandar di negeri ini. Selain itu, Kemas Negeri Sembilan turut memfokuskan kepada projek menaik taraf dan baik pulih kelas-kelas kemahiran kemas dengan jumlah peruntukan sebanyak RM460,320. Projek naik taraf ini merangkumi Pusat Kegiatan Masyarakat Kemas PKM Daerah Lembau, Pusat Dandanan Diri Gunung Mas Tampin, Pusat Quick Win Kios, Paroi dan lain-lain kawasan yang berkeperluan selepas ini. Yang berhormat Datuk Seri dan para hadirin yang dikasihi sekalian, seramai 1,967 orang usahawan telah berdaftar dalam sistem Direktori Usahawan Bimbingan Kemas melalui kursus Quick Win bagi tahun 2017 sehingga tahun 2021. Sejajar dengan itu, Kemas akan terus komited memantau pencapaian usahawan bimbingan Kemas ini agar mampu bersaing ke pasaran yang lebih luas. Selain program WINS, pelbagai program lain juga sedang dilaksanakan untuk menyalurkan kepakaran ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada para peserta kelas kemahiran Kemas di Negeri Sembilan, antaranya kursus kemahiran jangka pendek sebanyak 17 siri dan program Quick Win sebanyak 5 siri. Yang berhormat Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri kerana sudi hadir menyempurnakan majlis Anjuran Kemas Negeri Sembilan pada hari ini. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Salim bin Sharif, Ahli Parlimen Jempol, di atas kesudian hadir bersama bertandang ke majlis Anjuran Kemas Negeri Sembilan pada hari ini. Seterusnya, saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada jabatan atau agensi negeri, pengurusi-pengurusi JP, KKP, panel dan moderator jemputan, para ibu bapa atau penjaga, urusia yang dibanggakan, para peserta usahawan Kemas yang hadir pada program ini. Saya berharap para peserta dapat memanfaatkan sepenuhnya peluang yang telah disediakan sebagai wadah mengembangkan perniagaan ke pasaran global dan internasional selepas ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Muhammad Yasir bin Hidin, Ketua Pengarah Kemas, atas ucapan alu-aluan itu tadi. Hadirin sekalian, meneruskan agenda kita yang pada petang yang mulia ini, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Salim bin Sharif, Ahli Parlimen Jempol, merangkap pengurusi RISDA untuk menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Terima kasih saudari-saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia, salam jempol di hati. Yang berhormat Datuk Seri Mahathir bin Khalid selaku Menteri Pembangunan Luar Bandar, beri tepukan yang gemuruh pada Menteri kita yang sudi datang ke Jempol. Yang berhormat Datuk Haji Samsul bin Kaha selaku Samsul Kaha Mak Deli selaku Adun Kawasan Serting. Yang berhormat Tuan Haji Mustafa bin Nagel, Adun Kawasan Palung. Yang berhormat Datuk Haji Ismail bin Lasin, juga Adun Juasih Kuala Pilah. Yang berbahagia Datuk Muhammad Yasin bin Bidin, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas. Yang berbahagia Encik Ahmad Kamal bin Idris, Ahmad Kamal Idris bin Muhammad Nawi selaku Timbalan Ketua Pengarah Operasi Kemas.
yang berusaha lagi berani, Puan Nawal bin Dahlan. DO jempol yang hebat. Yang berusaha Puan Darnawati binti Dahlan selaku pengarah bahagian pendidikan kemahiran Jabatan Kemajuan Masyarakat. Yang berusaha Cik Zulkifli bin Ahmad Nazri, pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Negeri Sembilan. Ketua-ketua jabatan dan juga NSG di bawah Kementerian Luar Bandar, pengarah-pengarah kemas negeri, ketua jabatan daerah Jempol, barisan kepimpinan tempatan, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada tuan OSPD kita yang turut hadir, saya tak nampak dia baru balik daripada London. Ya, orang London. Dan juga semualah ketua jabatan yang sempat hadir. Pertamanya saya lafazkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari yang mulia pada hari ini. Sudah pastinya menteri yang disayangi, menteri luar bandar kita yang hadir di Jempol. Jadi saya tadi dapat beramah mesra meminjamkan menteri sekejap, mungkin lewat, meminjamkan untuk rakyat Jempol yang senanti-nantikan kehadiran menteri di Jempol. Jadi makan bersama rakyat Jempol tadi. Tahniah dan syabaslah kepada menteri yang hadir ke Jempol. Namun rakyat Jempol, warga Jempol amat berbangga dengan kehadiran yang berhormat menteri ke Jempol dan dengan satu program yang cukup bermakna. Yang program iaitu Wanita Inspirasi, Wanita Desa Global ataupun dipanggil Wacana Ilmu Wanita Inspirasiku. Memang wanita hebat. Hari ini pengiktirafan kepada wanita khususnya Negeri Sembilan yang telah berjaya menjadi usahawan yang berjaya. Dalam keadaan komunitas politik yang ada, kestabilan politik, pemulihan ekonomi, so pastinya wanita menjadi tulang belakang kepada usahawan negara kita. Untuk makluman yang Mohd Menteri, di Jempol juga melalui Parlimen telah pun mengupayakan wanita, usahawan wanita hampir 500 orang untuk kita bagi bantuan usahawan bagi merancakkan lagi perniagaan beliau, bagi menjamin pendapatan mereka ini maintain sampai ke hari ini. Inilah usaha-usaha yang kita buat dengan Yang Muhammad Datuk Samsul, Yang Muhammad Mustafa, iaitu usahawan wanita Jempol yang kita telah upayakan berbagai bisnes yang ada, termasuklah bisnes online, bisnes makanan, bisnes pembuatan dan lain-lain. Ini kita nampak bahawa sebahagiannya ianya adalah usahawan yang sama dengan kemas yang dilakukan. Jadi tahniah jugalah kerana kemas memilih Jempol sebagai tuan rumah dan pastinya ada berita gembira untuk Jempol. Menteri tidak datang kosong di Jempol. Pastinya satu yang cukup hebat yang bakal diumumkan. Tadi di Jempol saja yang berbahagia Puan Nawal, banyak jalan dan juga pipe air yang pecah juga dapat perhatian Yang Muhammad Menteri. Jadi siap-siaplah pejabat daerah untuk laporan selanjutnya kerosakan dan juga rumah PPRT. Jadi inilah kegembiraan saya bersama Yang Muhammad hadir, ditumpang sikit Yang Muhammad kalau bilah. Itu Yang Muhammad Datuk Ismail. Dia dongar tadi, dia pun minta bersama. Jadi inilah aman damainya bila mana Jempol ini menang. Jadi kalau menang tu mestilah kawasan tu disayangi. Jadi yang menang ni satu appreciate ataupun penghargaan kepada pengundi kita di Jempol ini. Sudah pasti permasalah rakyat di kampung ini dapat dibela. Beralih kepada usahawan yang disebutkan sebentar tadi oleh Ketua Pengarah, saya amat teruja. Kalau kita nak tahu bila kemas ini ditubuhkan ialah pada tahun 1961. Saya belum lahir, kemas ini dah lahir. Kemas ni lahir bersama birthday Datuk Samsul Kahar. Jadi usia Datuk Samsul Kahar sekarang adalah 61. Tadi dalam keadaan kemas ditubuhkan ketika itu ialah sebagai untuk kelas dewasa, berbuta huruf dan sebagainya. Dan bila keadaan ini sampailah ibu mengandung pun ada taklimat dan sebagainya. Begitulah kemas telah meresap di hati orang kampung daripada dulu sampailah sekarang ni. Jadi hari ini transformnya kita melihat wacana inspirasi wanitaku telah menunjukkan bahawa terlalu banyak
transform yang telah dilakukan, transformasi dilakukan oleh Yang Berhormat Menteri. So pasti wanita ke arah global yang disebutkan benar-benar dapat diterjemahkan insya-Allah pada tahun-tahun yang akan datang. Di mana pembuatan yang saya sempat tengok Yang Berhormat Menteri, roti John yang dulunya jual di shopping komplek, hari ini kemas telah berjaya, resepi Guti John di luar sana. Jadi boleh beli lepas ni. Jadi lihat bahawa produk ni setanding dengan produk-produk lain di sana. Jadi inilah branding yang ditunjukkan, yang dibuat oleh Kemas Malaysia, khususnya Kemas Negeri Sembilan, dan sudah pastilah limpahan telah sampai ke Jempol dengan pembangunan yang telah dibuat. Inilah orang Jempol memang mengharapkan suatu transform pada Kemas, dan kita pasti Kemas juga diuji dalam tempoh 22 bulan yang lalu. Nampaknya Kemas tidak bermaya bila diimpit kiri, depan dan belakang, malah ditekan di atas dan bawah. Bila mana Kemas lepas daripada sangkar PH, maka terlihatlah wajah-wajah riang gembira, ibarat telah berada di lautan dalam tapi dapat berada di pantai. Yang inilah tahniah dan syabas kepada seluruh kepimpinan Kemas, baik di negeri maupun peringkat pusat. Namun begitu tidak manis kalau menteri datang di sini kita tidak ada suatu perkara yang lebih boleh diumumkan. Jadi saya mencadangkan, saya mencadangkan, saya rasa macam terasa hati juga kan. Tempat lain ada Karnival Usahawan Desa yang baru-baru ni hadir oleh 50,000 orang di Lipis, Pahang. Jadi Jempol merayu, meminta tolong agar kasih sayang, duka lara terubat oleh menteri agar Karnival Usahawan Desa dapat dibuat di bumi Jempol ini. Bila ada ini sudah pastilah kita memertabatkan wanita. Maknanya satu pencanaan baru telah melihat kejayaan-kejayaan dan juga merancakkan perniagaan yang berada di Jempol ini. Sudah pagi rantaian perniagaan ini dapat kita wujudkan bersama dengan Karnival Usahawan Desa yang bakal insya-Allah akan menteri luluskan, kerana harapan kita supaya Karnival ini dapat merancakkan lagi aktiviti perniagaan. Kita punya DO pun wanita, sudah pasti wanita juga akan terus bersama, ya Tuan DO, bersama kita pastikan wanita tetap di hati. Itu orang lelaki sebut tu. Wanita tetap di hati. Berpisah tiada dengan wanita, pencinta wanita, semuanya enak. Jadi sudah pastinya menteri juga pencinta wanita. Sudah pastinya wanita juga kita sama-sama kita meraihkan kejayaan yang akan datang. Walaupun keadaan negara kita, pemulihan ekonomi, kesan daripada pemulihan, kesan daripada apa yang berlaku, pandemik, sudah pasti usahawan-usahawan yang ada ni kita upayakan bersama. Inilah harapan kerajaan kita yang ada, kerajaan yang ditunjangi oleh Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, dan juga menteri yang begitu prihatin rakyat. Dan saya pun agensi Rizda juga bernaung di bawah menteri KBLB. Sudah pastilah rakyat tetap diutamakan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kepada Ketua Pengarah dan juga semua kepimpinan Kemas kerana telah berjaya dan juga memberi peluang saya berucap sepatah dua kata untuk majlis ini. Tanda sampaikan salam di Jempol ini, dan insya-Allah kita akan bertemu dalam PRU yang ke-15. Jangan lupa, kita cukuplah dalam keadaan kita diuji tempoh hari. Semoga kita terus menguasai sepenuhnya kerajaan yang ada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri di atas ucapan itu tadi, ya Faiz. Ya, nampaknya begitu teruja Yang Berhormat Datuk Seri Ahli Parlimen kita menyambut ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Pembangunan Luar Bandar. Satu lagi tepukan buat Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Pembangunan Luar Bandar di atas kesudian untuk hadir bersama-sama dengan kita, khususnya kepada warga penduduk Jempol. Jadi pada hari ini bukan setakat ahli parlimen saja nampaknya Aina yang teruja, seluruh wanita-wanita hebat yang dalam dewan ini juga menantikan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri. Jadi hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis dengan menurut takzimnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Mahathir bin Khalid, Menteri Pembangunan Luar Bandar, untuk menyampaikan ucapan perasmian. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Saudara dan saudari selaku pengacara majlis pada petang ni, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Salim Sarif, Ahli Parlimen Jempol, yang juga pengurusi RISDA dan juga Ketua UMNO bahagian Jempol, Yang Berhormat Datuk Haji Samsul Kahar bin Haji Muhammad Deli, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Serting, Yang Berhormat Tuan Haji Mustafa bin Nagor, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Palong, Yang Berhormat sahabat saya Datuk Ismail Hasim, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Juasih dalam Parlimen Kuala Pilah, yang juga Ahli Ketua UMNO bahagian Kuala Pilah, yang bahagia Datuk Muhammad Yashid bin Bidin, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat, yang berusaha Puan Nawal binti Muhammad Amin, Pegawai Daerah Jempol. Terima kasih Puan Pegawai Daerah yang turut bersama hari ini. Encik Ahmad Kamal Idris, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Kemas Malaysia, Puan Darnawati binti Dahlan, Pengarah Bahagian Pendidikan Kemahiran Jabatan Kemas Malaysia, Pengarah Kemas Negeri Sembilan, Encik Zulkifli bin Ahmad Nazri, seterusnya tuan-tuan pegawai-pegawai, pengarah-pengarah daripada agensi-agensi Kementerian Pembangunan Luar Bandar di peringkat pusat dan juga Negeri Sembilan yang ada di sini. Ada, saya nampak tadi ada MARA, ada RISDA, ada FEKRA. Seterusnya rakan-rakan saya pimpinan daripada UMNO bahagian-bahagian yang ada di sini, daripada Negeri Sembilan, dari Port Dickson, daripada Kuala Pilah, dan Tuan OSPD. Terima kasih Tuan bersama-sama dengan majlis hari ini. Seterusnya perempuan, para usahawan dan juga kaki tangan ataupun pegawai-pegawai kemas Negeri Sembilan dan juga daerah Jempol yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah izin hinayahnya. Pada petang ini dapat kita berhimpun dengan satu tema yang cukup menarik, iaitu wacana ilmu wanita inspirasiku. Ini program WINS peringkat Negeri Sembilan. Saya nak ucap terima kasih kepada Ketua Pengarah dan juga pengurusan tertinggi Kemas yang telah sudi jemput saya untuk dalam majlis ini dan kemudiannya diberi peluang untuk menyampaikan ucapan pada petang ini. Dan ini sangat-sangatlah saya hargai kerana dalam saya dipahamkan lebih daripada total peserta lebih kurang dalam 500 orang yang hadir di kalangan wanita dan juga usahawan kemas dalam program pada petang ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, saya pada petang ini saya lebih cenderung untuk bercakap mengenai dengan wanita. Jadi melangkauilah daripada tajuk kemas. Jadi sebab wanita ni adalah pada waktu ini, satu masa dulu dia panggil, dia minta kalau boleh tu ada peratus wanita dalam kerjaya, dalam profesional, dalam teknokrat, pejuang-pejuang, NGO wanita minta kalau boleh bagilah peluang kepada wanita dalam semua lapangan. Dan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, wanita telah berdiri sama tinggi dengan lelaki dalam semua profession yang ada dalam dunia ni, tuan-tuan dan puan-puan. Takkan tak tepuk kot untuk wanita.
Saya nak bagi tahu, saya pernah jadi Menteri Pendidikan, Menteri Pelajaran. Kalau saya pergi ke sekolah, dululah waktu saya jadi menteri itu, kalau ada hari apa pun, PIBG ke apakah, yang ramai di sekolah tu adalah siapa tu? Wanita. Dan kalau ambil perkataan PIBG itu sendiri pun, Persatuan Ibu Bapa Guru. Jadi dia tak kata Persatuan Bapa Ibu Guru. Dia kata Persatuan Ibu dulu, Bapa, lepas tu baru Guru. Jadi mana ibu jugalah, wanita jugalah. Jadi maknanya apa yang dalam parti politik, wanita juga di hadapan. Dalam keusahawanan, wanita juga di hadapan. Dalam pekerjaan, banyak yang telah pun wanita yang telah berada di barisan hadapan. Jadi maknanya tahniah kepada wanita. Pegawai daerah pun wanita. Jadi apa yang saya nak sebut, salah seorang pada timbalan ketua pengarah MARA ni pun wanita. Saya mengambil seorang tokoh dari Bangladesh. Sekarang umur dia dah 80 tahun. Nama dia Dr. Muhammad Yunus. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh Google, nanti balik, puan-puan boleh Google, cari Dr. Muhammad Yunus. Dr. Muhammad Yunus ni sekarang umur dia dah 82 tahun. Dr. Muhammad Yunus adalah pengasas kepada microkredit, pinjaman mudah untuk orang yang usahawan yang berniaga kecil ni. Kalau di Malaysia ni pinjaman 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 ringgit, yang tu nama di bawah amanah ikhtiar Malaysia. Sebenarnya yang memulakan microkredit ini adalah Dr. Muhammad Yunus, seorang keturunan Bangladesh, rakyat Bangladesh, yang kemudiannya beliau telah transfer microkredit yang seperti amanah ikhtiar Malaysia itu ke sebuah bank yang hari ini di Bangladesh dikenali sebagai nama Grameen Bank. Dan Grameen Bank ini tidak boleh orang lelaki pinjam di bank itu. Hanya yang boleh pinjam di bank itu adalah wanita. Kenapa wanita sahaja boleh pinjam di Grameen Bank? Sebab NPL yang bayar hutang kepada bank itu tak ada yang sangkut nak bayar hutang. 100% bayar hutang kepada bank. Balik kepada dalam negara, amanah ikhtiar Malaysia. Amanah ikhtiar Malaysia dikatakan NPL berada pada nilai tidak sampai 1%. Mana lebih pada 99% wanita bayar hutang. Tahniah wanita. Jadi kalau dah begitu rupanya, kalau dah begitu kata Dr. Yunus, Dr. Muhammad Yunus baru-baru ni dia datang ke Malaysia, dia berucap di sebuah universiti di utara, dan saya sempat berjumpa dengan beliau, dan beliau sangat yakin, jika wanita diberi peluang dalam keusahawanan ini lebih, beliau yakin bahawa keusahawanan dan peningkatan ekonomi itu lebih besar daripada orang lain buat. Ini kata Dr. Yunus, bahawa dia yakin bahawa boleh buat. Sebab dia kata ada kriteria, ada ciri-ciri yang ada pada wanita itu yang boleh dipelopori untuk wanita itu sebenarnya lebih maju lagi ke hadapan. Bukan saja wanita itu, tapi keluarganya dan juga masyarakat. Jadi dia bagi contoh ke saya. Dia kata kepada saya, dia kata, you pergi ke bazar all over the world. Satu dunia ni you pergi ke bazar. Bazar, pasar malam, night market, Sunday market, market hari Ahad ke, pasar malam ke, bazar ke. Di kebanyakan di seluruh dunia ni yang berniaga di situ adalah wanita. Jadi itu wanita. Jadi memang betul.
memang betul apa yang disebut oleh Dr. Muhammad Yunus bahawa ada peranan. Jadi hari ini kita berada di Negeri Sembilan, berada dengan wanita, dan tajuk ini beri pun adalah berkaitan dengan wanita inspirasiku, yang semuanya berkaitan dengan kejayaan. Dan ini pula dikolaborasikan dengan sebuah agensi kerajaan yang namanya KEMAS. Jadi KEMAS, Datuk Sri Salim dah sebut tadi, KEMAS pun dah berusia 60 tahun, tahu dah bagaimana nak mengasimilasikan diri dengan masyarakat, dan wanita pula ada kemahuan untuk berada di barisan hadapan dalam keusahawanan, dalam nak membangunkan keluarga. Jadi sudah tentulah boleh kita bina yang kita bina. Kita bina ni untuk kemajuan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, untuk membina ini, membina arah mana kita pergi, ke mana kita punya direction, ke mana optik kita berkaitan dengan keusahawanan ini, kita kena baliklah kepada asal kita. Kita kena balik kepada pokok kita. Yang pertama sekali, negara ni mesti dalam keadaan yang stabil. Negara ni mesti dalam keadaan yang stabil. Kalau dalam negara yang tidak stabil, dalam negara yang kucak-kacir, dalam negara yang tidak ketentuan politiknya, maka sudah tentulah apapun yang kita rancang ini, kita tidak ada kesampaian kerana kita tak sampai. Negara stabil, keadaan politik yang baik, dan kita boleh rancang, kita boleh bina apa benda yang berkaitan, termasuklah dalam prospek inspirasi yang berkaitan dengan wanita itu sendiri. Jadi sebab tu, saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, nombor satunya sudah tentulah berkaitan dengan kestabilan politik. Kita nak negara kita stabil, kita nak negara kita dalam keadaan yang baik. Dan untuk stabil, untuk baik itu, yang tu kita kena kebalik kepada sistem demokrasi yang ada. Sebab negara kita, negara yang menguruskan negara berasaskan kepada demokrasi. Tiap-tiap 5 tahun, tiap-tiap 4 tahun setengah, kena dikembalikan kuasa itu kepada rakyat. Dan rakyatlah yang menentukan siapakah kerajaan yang mereka pilih. Yang itu kita kena kembalikan kepada rakyat, dan rakyat akan pilih. Jadi yang ini, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, sekarang kita telah ajar, kita telah bagi pendidikan. 60 tahun yang disebut oleh Datuk Sri Salim tadi adalah melibatkan juga pendidikan. 60 tahun. Yang ada dalam dewan ini, tuan-tuan boleh value, tuan-tuan boleh nilai, puan-puan boleh nilai. Puan-puan ni, tuan-tuan ni dalam generasi yang keberapa daripada kemerdekaan? Adakah puan-puan dan generasi yang kedua? Adakah puan-puan generasi yang ketiga? Ataupun puan-puan adalah generasi yang keempat daripada kemerdekaan? Boleh nilai sendiri. Kita nilai sendiri daripada merdeka tu. Kalau awal sekali, orang yang paling awal sekali sebelum merdeka, yang tu mungkin dipanggil the great grandfather. Kemudian ada grandfather, kemudian ada father, kemudian kita, kemudian anak kita. Kalau kita dah berumur itu mungkin cucu kita, 5 generasi. So within 60 tahun ini, lebih daripada 60 tahun ini, kita ada di mana? Adakah telah diangkat sedikit martabat bangsa dan negara? Kalau telah diangkat, di mana kita pada waktu ini? Jadi sebab tu kita kena tengok. Sebab apa tuan-tuan saya sebut ini? Sebab dalam tempoh 60 tahun ini, ada 2 benda berlaku. Ada 2 benda berlaku pada kita. Yang pertama, mengubah nasib bangsa itu sendiri. Yang kedua, mengubah alamat bangsa itu sendiri. Macam mana mengubah nasib? Kalau kerana sekolah itu, kerana sistem pendidikan, whether dia Malay, dia Melayu, dia India, dia Cina, dia suku-suku kaum yang lain, asal daripada keluarga yang tak ada apa-apa. Dalam kita ni semua ni, yang ada dalam dewan ni, dalam istilah dipanggil, kita semua ni adalah kumpulan yang dipanggil proletarian dalam buku. Ada satu kumpulan lagi dalam masyarakat yang dipanggil bourgeois. Apakah proletarian dengan bourgeois? Proletarian adalah masyarakat marhain. Dan satu lagi adalah bourgeois, elitis bangsawan. Adakah kita dari golongan masyarakat bangsawan? Saya
Mahathir bin Khalid sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar, saya mengaku saya datang dari proletarian. Saya datang daripada keluarga Marhain. Marhain maknanya orang susah, orang kampung. Kemudian yang kita pun sama juga. Kita pun proletarian, Marhain. Bukan kita datang dari kumpulan bangsawan. Orang bangsawan ini contohnya mudah saja. Ahmad nanti petang datang ambil Syafiq. Pukul 5 sekarang kau datang ambil Syafiq sebab Syafiq nak pergi tengok wayang Mat Kilau. Syafiq tu siapa? Ahmad tu siapa? Ahmad tu pemandu. Syafiq tu budak sekolah, anak kepada tuan. Tuan tu baru darjah 4. Syafiq ni baru darjah 4. Tapi mak Syafiq kata, Mat, pukul 5 sekarang kau datang ambil Syafiq sebab Syafiq nak pergi tengok Mat Kilau. Itu standard tu kira standard lain. Sebab Syafiq dah ada pemandu untuk pergi tengok Mat Kilau. Itu termasuk dalam borjua, elitis, bangsawan. Kalau setakat naik basikal pergi, naik bas pergi tengok Mat Kilau, itu Marhain lah itu. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, kita telah mengubah nasib pendidikan dalam negara ni. Negara yang stabil 60 tahun itu telah mengubah nasib kita. Anak kita, cucu kita, abang kita, kakak kita yang pergi ke universiti, yang graduate, yang pergi ke luar negara. Yang graduate dalam negara, mereka telah jadi teknokrat, mereka telah jadi profesional, wanita. Jumpa kita, jumpa kat airport, tanya nak balik mana, ni dari mana? Oh, saya mau pulang Jempol. Driver teksi tu macam nak bawa dengan tak bawa sama banyak. Kata naik teksi balik Jempol daripada luar negara. Bual dengan tu tanya, cik belajar di mana? Oh, saya dari England, baru pulang. Jauh tu daripada KLIA tu. KLIA nak datang Jempol ni jauh tu. Saya ingat 1 jam 45 minit ada. Masuk tu pemandu tu bawa ikut highway lah sampai Seremban, masuklah ke sini sampai dekat daripada simpang Lekas tu nak masuk sini adalah bukit-bukit tu. Driver tu break tengah-tengah hutan tu. Dia terkejut. Masa dia terkejut tu dia terlupa dah cakap yang England tu. Dia tercakap yang Negeri Sembilan ni lah. Saya tak pandai nak ajuk Negeri Sembilan ni. Dia panggil apa? Jang Apa tu? Dia panggil pemandu teksi itulah. Dia terkejut. Apa tu Jang? Macam itulah lebih kurang. Apa tu Jang? Dia terkejut. Dia tak cakap yang England tadi tu. Tapi driver teksi tu jawab balik kat dia. Oh, itu Lambo. Tak apalah dia nak cakap macam tu, cakaplah. Yang pentingnya anak tadi ni ataupun adik tadi atau kakak tadi ni yang kita hendak adalah telah mengubah nasib bangsa. 60 tahun tu kita telah ubah. Ramai dah yang berjaya. Tiap-tiap kampung. Kerana pendidikan lah. Especially orang Melayu putera. Masyarakat India juga ada. Masyarakat India juga teknokrat profesional. Jadi doktor, jadi lawyer. Orang Cina berjaya untuk dunia perniagaan. Jadi maknanya kita ubah nasib negara kita. Kita ubah. Yang keduanya kita ubah alamat. Dulu Jempol, kampung salah satu dalam kampung di Jempol. Sekarang tak ada dah. Dia tu tak tinggal di Jempol dah. Dia tinggal di Subang Jaya. Ubah dah alamatnya sebab dia telah jadi graduate daripada England. Tak ada dah duduk Jempol, duduk di Subang Jaya, duduk Putrajaya, duduk Taman Tun di Kuala Lumpur ataupun duduk di Seremban. Jadi maknanya ada kejayaan dalam bangsa ini. Kenapa? Kerana politik kita yang stabil. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan, kita hendak politik yang stabil itu. Kita hendak politik itu. Sebab politik itu boleh kita buat. Contoh, saya sekarang jaga MARA. Jaga MARA. MARA bawah saya. Ini ada pegawai MARA di sini. Kita hantar anak-anak kita ke luar negara.
Kita bagi juga dekat orang lain, kita bagi juga kat Bumi Putra, kita bagi juga dekat bukan Bumi Putra. Kita bagi, kita hantar ke luar negara. Tapi kalau dah keadaan politik kucak-kacir, tak ada dah. Sekarang kita boleh hantar lagi 1,500 orang. Kita ambil lagi daripada, kita boleh lagi ambil institut persediaan selepas SPM, sekarang tengah ambil ni. Tengah ambil institut persediaan 1 tahun setengah dalam negara sebelum nak hantar ke United Kingdom, ke Eropah ataupun ke Amerika Syarikat, Australia dan New Zealand. Boleh kita buat sebab politik kita stabil. Kalau tak stabil, macam mana kita nak buat? Jadi sebab tu tuan-tuan dan perempuan, kita nak yang ini. Dan dalam ramai-ramai yang hantar tu, dalam ramai-ramai yang berjaya tu, kebanyakan juga adalah wanita ataupun pelajar perempuan. Ambil jempol lah. Ambil jempol pergi sekolah menengah. Hari Anugerah Cemerlang. Pengetua berdiri dengan pengurusi PIBG. Tengoklah siapa yang naik ambil atas pentas tu. Sijil Anugerah Cemerlang. Kalau 12 orang yang dijemput, dah tentu kadang-kadang 8 orang pelajar perempuan. Tinggal lelaki 4. Saya tak tahulah lelaki ni pergi mana sudah. Ada orang kata kat saya, dia kata lelaki ni, Datuk Ketua Pengarah, spesies yang semakin hilang. Sebab wanita semua dapat. Wanita. Ini dalam list sinarai yang nak pergi Institut Persediaan. Saya dah tengok list tu. Ketua Pengarah MARA dah tunjuk kat saya. Gerun saya tengok. Sebab daripada list tu, wanita juga atau pelajar perempuan juga yang banyak ataupun yang majoriti. Jadi ini maknanya ada kejayaan besar dan kita berharap bahawa sumbangan wanita akan lebih dinamik, sumbangan wanita lebih kehadapan. Di Holland, Perdana Menteri Holland, Menteri Keuangan Holland, Menteri Dalam Negeri Holland dan juga Menteri Luar Negeri Holland, timbalan Perdana Menteri Holland adalah wanita. Semua sekali wanita. Di Europe tu dia ada satu presiden Kesatuan Eropah. Kesatuan Eropah tu dia ada presiden yang bercakap bagi pihak seluruh Eropah. Yang itu pun menangnya adalah wanita. Wanita. Datang ke Malaysia ni, banyak jawatan-jawatan yang sekarang ni telah disandang oleh wanita. Jadi sumbangan wanita, sumbangan seorang ibu besar maknanya. Yang saya cakap tadi yang berjaya, yang tak berjaya mereka menjadi ibu. Dan ibu juga ada sumbangan kepada masyarakat. Ibu juga adalah sumbangan. Mereka adalah angsang hero yang tak pernah didendangkan. Masak pun dia, jaga anak pun dia, nak pergi sekolah pun dia. Dan ada seorang saya jumpa dalam kawasan saya ahli Parlimen Padang Terap di Kedah tu. Saya jumpa dia di mana? Saya jumpa ibu ni di airport Melbourne, Australia. Seorang Chinese, yang saya panggil dia anti nyonya ni, anti cik putih ni, dia putih sebab dia Cina panggil dia anti cik putih. Saya jumpa di airport Melbourne, saya tanya, anti nak pergi mana? Dia kata, saya mau pergi convocation anak. Anak saya graduate di Monash University. Saya datang untuk convocation. Tuan-tuan tak perempuan tahu? Sepanjang yang saya tahu, dia naik motor hari-hari dari rumah hantar anak ke sekolah. Petang dia hantar anak pula ke tuition. Pagi dia hantar anak naik motor ke sekolah. Petang dia hantar ke tuition. Perjuangan seorang ibu yang akhirnya 3 orang anaknya graduate. 2 di Australia dan 1 dalam negara. Itu tahniah kepada seorang ibu yang memang hebat. Hebat. Jadi sebab itulah hari ini bila buat inspirasi ni, inspire ni kepada wanita ni, saya sukalah saya bercakap mengenai dengan kejayaan wanita. Tetapi kejayaan wanita, nak buat bagi kejayaan wanita tu, satu daripada elemen yang paling penting tadi ialah kestabilan politik. Dan wanita mesti menyokong ke arah perjuangan untuk kestabilan politik.
wanita sendiri ada assessment untuk menilai apakah yang sesuai, apakah yang tools yang terbaik untuk menjadikan negara itu dalam keadaan stabil. Wanita saja boleh buat. Dan wanita yang boleh menguruskannya. Dan kalau inilah dibuat, insya-Allah kita berada dalam keadaan stabil. Dan perkara seumpama ini sudah tentulah. Salah satunya adalah KEMAS. KEMAS juga adalah merupakan satu daripada agensi kerajaan yang punyai kepakaran, punyai pengetahuan yang ada di dalamnya, kumpulan yang reti nak buat, yang faham bagaimana nak menguruskan untuk menentukan bahawa stabil atau tidak negara. Dan satu masa KEMAS telah pun menjadi jauh di antara kita dalam masyarakat. Tapi hari ini Ketua Pengarah dan pengurusan KEMAS yang ada telah bersetuju untuk kita mengasimilasikan semula KEMAS itu dengan masyarakat, dan alhamdulillah hari ini KEMAS ada bersama dengan masyarakat. Dulu jauh sana, kita jauh sini. Masing-masing bawa diri. Lepas tu tengok hai begitu je. Jadi hari ini alhamdulillah kita ada sekali dalam tu. Jadi dalam tu ada. Dalam KEMAS ni bukan saja dalam usahawan. Usahawan satu tajuk. Yang keduanya KEMAS juga ada pendidikan. Yang dipanggil pendidikan awal kanak-kanak. Early Childhood Care Education. Dan ramai pada yang ada dalam KEMAS ni yang ada diploma dan ijazah dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Itu satu lagi, 11,000 kelas KEMAS. 11,000 cikgu yang ada di kelas KEMAS. 11,000 pembantu KEMAS ada di sekolah. Kemudian ada lagi pegawai KEMAS daerah, ada lagi penyelia KEMAS daerah. Jadi di sekolah ni kita nak didik anak-anak. Dan hari ini orang muda, mak umur 30, mak umur 35, mak muda ni, mak muda nak anak dia dari awal lagi sudah dapat pendidikan, sudah mendapat ilmu pengetahuan, knowledge, dan dia mahu sekurang-kurangnya umur 3 tahun, 4 tahun tu anak dia dah ada asas basic dalam education. Sebab tu dia kena hantar daripada taska dan juga tadika ke sekolah-sekolah KEMAS. Dan insya-Allah untuk sekolah KEMAS, tadika KEMAS ni saya nak supaya dia di-upgrade sikit. Saya bersetujulah dengan Ketua Pengarah sebut tadi, kita carilah peruntukan sikit, kita baiki mana-mana yang daif tu, mana-mana yang daif. Kalau daif sangat tu kita carilah jalan, kita kumpulkan duit sikit daripada kerajaan, kita bagilah kepada mereka untuk perbaiki. Saya tahu ada sekolah dalam 3 kategori KEMAS ni, ada kategori A, ada kategori B, ada kategori C. Yang C itulah yang kita cari untuk kita repair. Kalau di Jempol, di Kuala Pilah ni ada, bagi tahulah kepada kita, kita bolehlah tolong sikit sebanyak. Dengar Jempol dengan Kuala Pilah, lain dengar pun marah juga kita. Kira yang lain-lain sekali lah yang dengar tu. Yang kategori C, tapi A tu tak payahlah bagi tahu dulu. Kategori C, KEMAS, macam mana nak tolong? Terbaiklah, perbaiki sikit. Yang keduanya, saya pun simpati. Saya dah cakap banyak kali, kita nak jumpa dengan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, dengan Kementerian Kewangan. 2 benda, satu pembantu KEMAS. Pembantu KEMAS ni alam pun kecil sangat. Kita bawa sekertas dah saya jalankan, saya dah naikkan kertas kepada kerajaan. InsyaAllah bolehlah dinaikkan sikit jumlahnya tu daripada sekarang. Kemudian yang keduanya, diploma pendidikan awal kanak-kanak. Sekarang kita minta kepada kerajaan, kalau boleh kita upgrade. Ini benda yang Ketua Pengarah sedang berunding dengan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Daripada diploma, naikkan kepada ijazah. Naikkan kepada ijazah sarjana muda yang ada. Ramai dah yang ada ijazah. Tak payah ambil orang luar. Tak payah sibuk nak ambil orang luar. Ambil orang dalam yang ada ijazah tu kita bawa. Teruskan naikkan mereka. Yang tak ada, kita bagi peluang mereka buat ijazah. Itu baru betul. Janganlah pergi ambil orang luar dulu, selesaikan orang di dalam ni dulu yang ada yang kaki tengah KEMAS ni. Itu benda yang berkaitan dengan KEMAS lah, insya-Allah. Dan ini berkaitan dengan pendidikan. Dan saya punya keyakinan bahawa kalau kita berada di landasan yang betul, slogan wanita desa ke global ni boleh kita buat, kerana program Quick Win ni adalah merupakan program yang segera, kursus kemahiran yang segera boleh dibuat.
dan ramai orang boleh terlibat, dan tak perlu kos yang tinggi dan tak perlu pun berhari-hari. Dia ada 2-3 hari punya kursus, dah boleh kita tolong bantu ibu-ibu yang ada ataupun wanita yang ada di luar bandar ni. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kalau itulah yang kita turuti, itulah yang kita insyaAllah kita boleh bantu. Dan yang akhirnya daripada saya adalah satu lagi, elemen yang paling penting yang wanita kena turut serta adalah dalam apa yang dipanggil dunia digital. Dunia digital. Hari ini dunia internet. Hari ini adalah dunia yang dikenali sebagai industri 4.0. Hari ini dikenali sebagai dunia informasi. Maka dunia digital ini yang dikenali sebagai 4G, kemudian nak jadi 5G. Semua ni kita kena tahu. Semua ni kita kena bermaklumat. Sebab anak-anak kita pun kena tahu. Jadi anak tu dah tahu, anak tu boleh belajar, tapi mak dia pun boleh belajar. Tambah-tambah lagi wanita yang ada kerjaya dengan keusahawanan. Sebab hari ini semuanya dalam bentuk online dan connectivity internet. Jadi ada website, ada Google, kita nak cari benda, dan kemudian kita boleh memantapkan lagi perniagaan kita melalui saluran digital ini. Jadi ada dah saya tengok macam mana orang dah cuba, yang dah berjaya melalui dengan saluran online yang dipancarkan. Jadi ini insya-Allah boleh kita berjaya, dan akhirnya juga, akhir 2 kali dah. Saya baru teringat yang last tu Datuk Ahli Parlimen Jempol minta kalau boleh buatlah satu karnival usahawan KUD, Karnival Usahawan Desa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Karnival Usahawan Desa ni kita boleh kumpulkan, kita boleh bagi tahu kepada KPLB, kalau tak namakan Karnival Usahawan Desa penuh pun, tapi kita boleh buat dalam bentuk usahawan desa yang ada semua agensi, termasuk Kemas, termasuk Fekra, Risda, termasuk Mara, untuk join together dalam satu tempat yang boleh dibuat di Jempol ni, insya-Allah. Boleh Datuk Salim, insya-Allah kita memaklumkan. Tadi di jamuan rakyat tadi pun dia minta juga. Datang jamuan ketengah hari yang Kemas pun dia minta juga. Jadi Datuk Ismail Hasim tengok aja, dia kata. Tapi tak apa Datuk, you don't worry. Kuala Pilah pun kita tolong juga nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Kuala Pilah kita tolong, Jempol kita tolong. Ni Seremban pun ada, Port Dickson pun ada di sini. InsyaAllah kita tolong juga. Port Dickson ada, Seremban ada, Rembau pun ada, apa tu? Tampin pun ada di sini. Jolobu pun ada lagi tu menjaga kat belakang. Oh, banyak, satu negeri 9 lah. Sebab dia orang datang dari satu negeri ni kan. Satu negeri. Itulah. Silap sebut Jempol tadi tu. Habis semua kena. Rasah pun ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya mana yang boleh saya bantu di peringkat Kementerian Luar Bandar, kepada semua daerah memang kita bantu daerah di seluruh negara ni termasuklah, dan Kemas sebagai satu agensi yang memainkan peranan dalam pelbagai segmen, insya-Allah Kemas juga boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan di merata tempat. Terima kasih banyak kepada Kemas, terima kasih kepada rakan-rakan pimpinan yang turut hadir bersama hari ini, dan terima kasih juga kepada puan pegawai daerah yang berada bersama kita. Jadi terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju mengucapkan terima kasih, dan mohon yang berhormat Datuk Seri untuk terus berada di atas pentas. Silakan juga yang berbahagia Datuk Ketua Pengarah untuk mengiringi tetamu-tetamu kehormat. Datuk Seri, silakan Datuk Seri. Untuk bersama.
Datuk Yang Berhormat Datuk Seri Menteri menjemput, semua naik sekali. Alhamdulillah. Jadi Puan Pegawai Daerah ini mewakili wanita hebat dari seluruh Negeri Sembilan. Satu tepukan buat di atas ucapan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Mahathir bin Khalid, Menteri Pembangunan Luar Bandar tadi. Dan kita persilakan Yang Berhormat Datuk Seri untuk ke tapak pelancaran program kita, Datuk Seri. Datuk Seri, persilakan Datuk Seri. Sebagai pelancaran kita pada hari ini, kita akan mohon Yang Berhormat Datuk Seri untuk menarik ribbon kotak misteri ni, Datuk Seri. Kita kira sekali, Datuk Seri. 1, 2, 3, tarik, Datuk Seri. Itu dia. Dan sebagai gimmick peresmian, Datuk Seri, dimohon Datuk Seri untuk merapikan sedikit rambut itu, Datuk Seri. Kita mohon Datuk Seri untuk mentrim ya. Dengan kiraan 3, Datuk Seri. 3, 2, 1. Kita saksikan tayangan montaj yang telah disediakan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Mahathir bin Khalid, Menteri Pembangunan Luar Bandar, di atas kesudian melaksanakan gimmick pelancaran kita, gimmick peresmian kita pada hari ini. Lepas ni tuan-tuan dan puan yang berhajat untuk menggunting rambut boleh terus berjumpa dengan Yang Berhormat Datuk Seri. Nampaknya ada bakat Datuk Seri. Jadi Yang Berhormat Datuk Seri dan tetamu hadirin sekalian, kita teruskan majlis dengan sesi penyampaian kit peralatan untuk khusus quick win dan dandan diri juru gaya rambut. Kita ada seramai 10 orang peserta. Kita persilakan peserta yang pertama, Muhammad Najib bin Buang dari Rantau. Untuk makluman semua, peserta ini akan menerima kit juru gaya rambut yang terdiri daripada antaranya patung mannequin perempuan, gunting rambut profesional dan gunting penipisan, set sikat rambut, set berus. Dan seterusnya, kita persilakan Muhammad Hafiz bin Jalid dari Gemencing, bakal juru gaya rambut yang banyak. Pak Jaina bakal juru gaya rambut. Lepas ni mereka boleh berjumpa dengan mereka. Seterusnya Faiz, Muhammad Ridwan bin Abdul Razak dari Rantau. Jangan lupa pandang kamera. Dan seterusnya Muhammad Azmi bin Mustafa dari Gemencing. Seterusnya daripada Port Dickson, Devendran, anak lelaki Selvaraj. Seterusnya Muhammad Iqbal bin Nordin dari Air Hitam.
Seterusnya, Airozami bin Muhammad Nasir dari Ampangan. Seterusnya persilakan Muhammad Fairuz bin Said dari Bahau. Dipersilakan Muhammad Azli bin Rosman dari Palong 7. Dan yang terakhir, Siti Nur Al-Zahra binti Bukhari dari Batu Kike. Satu-satunya usahawan wanita yang menerima. Ya. Dulu Batu Kike Jabatan Bosi. Betul. Kita teruskan dengan penyampaian anugerah usahawan cemerlang. Kita mulakan dengan Parlimen Jelebu. Usahawan Quick Win masakan pada tahun 2019 dalam bidang catering. Nama produk, antara produk yang dijual adalah kuih sepit, kek marbol dan juga catering. Pasaran di sekitar Negeri Sembilan, Negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Melaka. Mempunyai pendapatan bulanan sebanyak RM3,000 Malaysia. Dipersilakan Norliana binti Mukhtar dari Kampung Melaka, Simpang Durian, Jolobu. Seterusnya, daripada Parlimen Jempol, usahawan Quick Win dandanan diri pada tahun 2009, solekan profesional. Produknya adalah darah kencang, produk kesihatan dan solekan. Dipersilakan Azliza binti Aris. Dari Felda Serting Hile, Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan. Seterusnya, dari Parlimen Seremban, usahawan Quick Win masakan catering pada tahun 2019. Nama produknya Azi Cookies, iaitu yang menjual roti Azi dan Azi Cake Budget. Berpasaran di offline, kedai, online dan juga Facebook dan serata Negeri Sembilan. Mempunyai purata bulanan sebanyak RM2,500. Dipersilakan Nur Aziah binti Muhammad Arifin dari Mambau, Seremban. Seterusnya adalah daripada Seri Menanti, Kuala Pilah, usahawan Quick Win jahitan pada tahun 2019. Jahitan pakaian lelaki, menjahit pakaian lelaki, wanita, kanak-kanak dan juga topi convocation. Secara dalam talian, pasaran di Negeri Terengganu, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, pendapatan bulanan sebanyak RM1,500. Dipersilakan Siti Nasuha binti Dahlan. Dari Seri Meranti, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Seterusnya dari Parlimen Rasa, usahawan Quick Win masakan catering tahun 2019. Nama produknya Mini Catering, nasi lemak belaut dan cakwe legend. Berpasaran di Taman Sri Mawar Senawang, pendapatan bulanan sebanyak RM15,000 Malaysia. Dipersilakan Ainiza binti Muhammad Asari dari Taman Layang-Layang, Seremban, Negeri Sembilan. Seterusnya adalah usahawan Quick Win dandanan diri pada tahun 2019. Penjagaan ibu selepas bersalin, urutan dan penjagaan berpantang di Senawang dan pendapatan sebanyak RM6,000 sebulan. Dijemput Muzatul Aifa binti Musa. Dari Senawang, Negeri Sembilan.
nasihat yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Menteri kita. Alhamdulillah. Dari Rembau kita ke Parlimen Port Dickson. Usahawan Quick Win masakan pada tahun 2019. Food stall. Antara produk-produknya ialah pelbagai jenis kuih muih, biskut raya, acar ikan masin dan pasaran di sekitar Port Dickson. Pendapatan sebanyak RM4,000 Malaysia sebulan. Persilakan Zanariah binti Muhammad Nur dari Kota Lukut, Port Dickson, Negeri Sembilan. Seterusnya adalah usahawan Quick Win masakan pada tahun 2019. Makanan dan minuman catering satu Malaysia mempunyai pendapatan sebanyak RM5,000 ke RM10,000 sebulan. Dipersilakan Muhammad Jifral bin Awang dari Gemencih, Tampin, Negeri Sembilan. Seterusnya kita kepada penyerahan mod cek kepada penerima program peningkatan pendapatan PPP dan program sokongan dan pengukuhan keusahawanan luar bandar. Kita mula dengan program peningkatan pendapatan PPP perolehan Giat Mara. Dipersilakan Nur Halis binti Yunus dari Parlimen Tampin. Dia akan menerima cek bernilai RM9,500. Perniagaan yang dijalankan bubble dikemas. Penerima seterusnya menerima mod cek bernilai RM9,820. Perniagaan yang dijalankan adalah makan minum dirasa. Menjemput Nur Akma binti Zakaria. Seterusnya dari Jelebu, yang akan menerima voucher bernilai RM10,000 Malaysia. Perniagaan yang dijalankan ialah Bahulu Ajak. Dipersilakan Nur Hamisah binti Jidin. Maklukan ini wakil perempuan dari Jelebu. Dari Jelebu kita pergi ke Kuala Pilat, menerima mod cek bernilai RM10,000. Perniagaan yang dijalankan adalah jahitan. Dipersilakan Siti Nasuha binti Dahlan. Seterusnya bagi program peningkatan pendapatan PPP perolehan kemas, dipersilakan dari Parlimen Tampin yang akan menerima voucher bernilai RM10,000 Malaysia. Perniagaan jahitan, dipersilakan Zuraida binti Zainul. Seterusnya daripada Jempol menerima mod cek bernilai RM9,855. Perniagaan dijalankan adalah jahitan. Dipersilakan Yusriza binti Mahat. Seterusnya dari Parlimen Rembau yang akan menerima voucher bernilai RM7,638. Perniagaan kedai makan, dipersilakan Muhammad Rafizan bin Ishaq. Seterusnya bagi program sokongan dan pengukuhan keusahawanan luar bandar SPKLB perolehan kemas yang akan menerima voucher bernilai RM4,995. Perniagaan jahitan dari Parlimen Jempol, dipersilakan Puan Mardiani binti Muhammad Sain.
Dan hari ini juga Yang Berhormat Datuk Seri Ahli Parlimen Jempol berbesar hati untuk menyampaikan program penerima sumbangan kit makanan sebenarnya program WINS tahun 2022 kepada penerima asnaf di kawasan Jempol. Hari ini ada beberapa orang penerima. Barangan ini disumbangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ahli Parlimen Jempol tetapi akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Pembangunan Bandar. Dipersilakan penerima pertama Puan Hasliawati binti Muhammad Sani dari Bahau, Negeri Sembilan. Penerima seterusnya dipersilakan Fitri Husaini Rizki bin Muhammad Nur Azwan dari Felda Palung 1. Seterusnya Muhammad Akmal Haziq bin Husnul Hadi dari Felda Palung 1. Seterusnya dipersilakan Muhammad Andi Irfan Shah bin Andi Jaspur Namin Shah juga dari Felda Palung 1. Seterusnya Mikael bin Suhaili dan nampak ini Muhammad Afiq Adam bin Azli nampaknya. Seterusnya dipersilakan adik Siti Nur Zahira binti Zaridwan dari Felda Palung 7. Seterusnya Ampun Nafisa binti Zulkifli dari Felda Palung 1. Dan yang terakhir Noralisha binti Jaman dari Kampung Pancur, Rompin, Negeri Sembilan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri. Sebagai tanda ingatan dan kenangan majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Muhammad Yassin bin Midin, Ketua Pengarah Kemas untuk menyampaikan cenderahati kenangan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Mahathir bin Khalid, Menteri Pembangunan Luar Bandar. Dipersilakan. Ya, jambangan bunga buat Datuk Seri. Terima kasih.